الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب السلام المستقيم وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اللهم ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا برحمتك وعلى الناس برحمتك يا رب. رب اصلح لنا لسانا قال الشيخ سنة لا نفعنا بالدعوة. Maka disyaratkan sah tayamum menuntut air dahulu daripada tayamum. Jikalau tayamum sebab ketiadaan air. Jadi syarat yang ke berapa? Syarat yang keempat. Syarat yang keempat dia katanya anda mana? Tengok awal syarat yang keempat dia katanya keempatnya daripada syarat tayamum itu hendak ia menuntut air dulu daripada tayamum. Itu syarat yang keempat. Maka sininya nak cerita masalah syarat yang keempat. Sebabkan kita tayamum ni ada dua sebab. Sebab satunya sebab tidak ada air. Yang keduanya sebab takut mudarat daripada gunakan air. Maka syarat yang keempat dulu tu dia katanya mesti menutup mencarikan air sebelum pada tayamum. Dulu daripada tayamum. Maka tengok dalam syarat yang keempat tu kalau kita faham dengan secara umumnya maknanya kalau nak tayamum dengan sebab sakit pun kena carikan air juga. Apakah lagi kalau nak tayamum kerana ketiadaan air? Padahalnya tidak. Sebab tu dia jaga di sini. Maka disyaratkan sah tayamum menuntukkan air dulu daripada tayamum. Yang katanya tak boleh kita nak tayamum, malaikat kena pergi carikan air dulu tu. Itu jikalau tayamum sebab ketiadaan air. Itu maknanya masalah kita tak ada air, tak boleh kita terus tayamum, malaikat kena pergi carikan air dulu. Adapun jika tayamum sebab sakit, sebab sakit. Adapun jika tayamum sebab sakit, maknanya bukan dengan sebab ketiadaan air. Sebab bagi tayamum tu dua. Ketiadaan air sebab sakit. Kalau tayamum, kalau nak tayamum sebab sakit, bukan kerana ketiadaan air, maka tiada wajib padanya pada tayamum sebab sakit tu menutup air. Tak payah kita cari sebab kalau cari jumpa pun bukan kita boleh guna pun. Lagi pulaknya kalau air penuh kat rumah sekalipun kita nak guna tak boleh. Kerana tayamumnya itu kerana sakit, bukan kerana ketiadaan air. Dan barang pada maknanya makna sakit.
Kerana sakit artinya kerana barang yang sama dengan sakit. Itu dan barang yang pada maknanya makna sakit. Apa dia barang pada makna sakit itu daripada takut. Tepat ra tu ubah jadi waw. Ra tu bagi jadi waw. Daripada takut sebab sejud. Takut mudarat. Takut mudarat kepada badan sebab sejuk. Sebab sejuk. Lagi pulanya ketiadaan yang memanaskan, serta ketiadaan alat-alat yang musuamkan air. Artinya musuamkan badan. Itu sebagaimana dulu kalau sejuk sangat, kalau cuaca tu sejuk sangat, maka boleh nak tayamum. Sebab kalau ambil wuduk, kalau mandi itu mudarat. Sejuk-sejuk. Nanti sakit dada dan sebagainya. Tapi masalah nak tayamum dengan sebab sejuk tu sebagaimana dulu tu dia syaratkan satunya tidak ada benda yang boleh nak musuamkan air. Artinya tidak ada benda boleh yang nak musuamkan badan selepas pada kita gunakan air. Tapi maknanya api tidak ada lah. Artinya alat nak musuamkan api ada, puyuk tidak ada nak musuamkan air, maka bolehlah. Dan umpamanya umpama sejuk. Habis. Jadi maknanya sini nak jaga begitulah. Masalah katanya tak boleh nak tayamum, malaikat kena pergi mencarikan air dulu tu masalah tayamum kerana ketiadaan air. Adapun tayamum dengan sebab sakit tu, itu tak disyaratkan. Kena menutupikan air. Keenam daripada syarat tayamum ada uzur kelimanya syarat tayamum yakin pada tempat itu tiada air. Seperti yang telah tersebut dahulu. Maka tiada disyaratkan lagi padanya menutup air. Gitu. Ya, syaratnya yakin pada tempat itu tiada air. Seperti barang yang telah telah tersebut dahulu. Maka tiada syarat lagi padanya menutup air. Kelimanya syaratnya syarat tayamum. Yakin pada tempat ada jatuh. Syaratnya yakin pada tempat itu tiada air. Ya. Syarat yang kelimanya syaratnya syarat tayamum.
yakin pada tempat itu tiada air. Tempat yang kita duduk, tak kira dalam musafir ke, duduk kat rumah ke, tempat tu tiada air dengan secara yakin. Dengan secara yakin. Yakin tiada air. Maka bolehlah kita nak tayamum. Tengok dia katanya seperti barang yang telah terdahulu sebut dulu, maka tiada disyaratkan lagi padanya pada tempat itu menutup air. Sekiranya kalau dia dulu tu dia sebut katanya kalau kita zon, kalau kita zon katanya boleh jadi ada air. Kita kena pergi cari. Tetapi kalau yakin bahasanya air itu tidak ada, seperti maghrib tadi dah cari. Sekarang nak solat isyak, memanglah masa dekat-dekat tu kalau tadi tak ada, sekarang pun tak ada juga. Kalau kita yakin kata tidak ada, maka tak disyaratkan kita menutupkan air, mencairkan air. Maknanya masuk waktu boleh tayamum terus. Keenamnya daripada syarat tayamum. Tu tadi kena tambah sikit. Kelimanya daripada syarat tayamum. Bukan syarat. Kelimanya daripada syarat tayamum. Nak bagi sama yang ni. Kelimanya daripada syarat tayamum yakin. Tengok. Keenam daripada syarat tayamum ada uzur. Daripada sakit atau ketiadaan air. Jadi syarat nak bagi sah tayamum tu ada uzur. Apa dia uzur? Daripada sakit. Daripada sakit, yakni daripada umpamu sakit. Atau ketiadaan air. Dua sebab ni, kalau saja-saja sakit pun tidak ada air. Lagi pulanya air itu pun ada, tak boleh kita nak tayamum. Jadi maknanya dalam keadaan biasa, tak boleh kita nak tayamum. Kalau seorang tu hidupan dianya tak pernah putus air, lagi pulanya tak pernah sakit dan sebagainya, tak jumpa dengan tayamum dia. Boleh jadi seorang tu mati dengan tak pernah tayamum. Sebab hidupan dia duduk dalam tempat yang air tak pernah putus. Lagi pulanya tiada sakit yang berkandak kepada tayamum. Sakit yang tidak boleh menggunakan air pada wuduk, pada mandi tidak ada. Boleh jadi dia tu tak pernah jumpa dengan tayamum. Sebab tayamum tu sebagai ganti. Sebab kalau tidak ada uzur, maka tak boleh nak tayamum. Uzur tu apa dia? Sakit dan sebagainya. Dan ketiadaan air. Maka kalau tak ada syarat tu boleh jadi tak pernah jumpa dengan tayamum. Dia nak solat tu dia ambil wuduk, dia mandi junub. Guna air. Ketujuh, syaratnya syarat tayamum Islam. Orang yang tayamum. Itu. Jadi syarat bagi nak sah tayamum tu bahawanya orang yang nak tayamum tu orang Islam. Orang Islam. Maknanya orang kafir tidak sah tayamum. Samalah wuduk pun sama. Seperti bagi barang yang telah terdulu pada wuduk. Sama dengan bab wuduk. Jadi wuduk pun syarat nak sah wuduknya ialah orang Islam. Melainkan tayamum pada perempuan yang kitabiyah daripada haidnya atau umpamanya. Umpama haid tu nifas. Supaya menghalalkan bagi suaminya atau penghulunya. Sama ada Islam atau kafir.
Hmm. Maka sahlah tayamumnya dan jikalau kafir sekalipun kerana darurah. Jadi syarat nak bagi sah tayamum dan sama juga wudu. Syarat orang yang nak tayamum tu ialah orang yang Islam. Maka maknanya kalau orang kafir tidak sah tayamum. Malaikan dia katanya malaikan tayamum pada perempuan yang kitabiyah. Kita ni orang Islam, orang lelaki yang Islam boleh kahwin dengan perempuan yang kafir kitabiyah. Kafir kitabiyah tu ialah orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka memanglah kafirlah dia. Dia boleh sah nak kahwin dengan kafir kitabiyah. Maka apabila isteri dia tu ialah kafir kitabiyah, nak menyuci daripada haid. Apabila suci daripada haid tu dia nak mandi, tidak ada air. Maka kalau tak menyuci daripada haid, maka suami nak jimak tak boleh. Maka tak dapat tidak, dia kena tayamum. Tak dapat tidak, dia kena tayamum. Maka tayamum dia tu disahkan walaupun dia tu orang kafir. Padahalnya kalau tilik kepada asal kafir tu tidak sahlah tayamum sebab tayamum ni ialah suatu ibadat yang berhajat kepada niat. Maka orang kafir bukan ahli niat. Maknanya niat tidak sah. Niat yang berlaku di orang kafir tidak sah. Maka tengok dia kata sini malaikan maknanya sah juga tayamum orang kafir. Malaikan tayamum pada perempuan yang kitabiyah. Tayamum tu daripada haid. Nak suci, nak bersih, nak taharah, nak menyuci daripada haid. Ganti daripada mandi haid. Atau umpama haid, maknanya nifas lah. Dia tayamum tu supaya menghalalkan bagi suaminya, halal jimak lah. Bagi suaminya kalau dia jadi isteri bagi orang lelaki, bagi orang Islam, atau penghulunya, maknanya seorang lelaki yang Islam itu dia ada memiliki hamba perempuan yang kafir kitabi. Maka boleh nak jimak. Tapi selepas pada haid, dah putus darah haid tu, nak mandi tak boleh, air tidak ada. Maka tayamum tu disahkan. Sama ada Islam atau kafir. Maknanya suami dia atau penghulu dia tu orang Islam, artinya suami dia tu orang kafir. Maka sahlah tayamumnya. Tapi kalau suami orang kafir macam mana? Macam mana kena mandi juga? Orang kafir tak ikut orang Islam. Jawabnya orang kafir yang duduk dalam negeri Islam, boleh jadi dia ikut undang-undang Islam. Begitulah. Tengok. Maka sah tayamumnya, tayamum perempuan yang kitabiyah tadi. Jikalau kafirah ini, walaupun dia tu orang kafir sekalipun. Disahkan tu kerana apa? Kerana darurah. Kalau tidaknya, kalau hukum kata tak boleh nak tayamum, tak boleh nak mandi, tak sebab dia bukan ahli niat, sebab dia orang kafir. Jadi maknanya suami tak boleh nak jimak selepas pada putus darah haid. Maka apabila putus darah haid itu mesti kena mandi untuk nak menyuci supaya jadi halal bagi suami. Kalau tidak ada air, kalau tidak disahkan tayamum, jadi suami tak boleh jimakkan isteri. Maka dengan kerana darurah itulah disahkan. Kedelapannya syarat tayamum, hendaklah ada orang yang tayamum itu mumayyiz,
Sama juga dengan sembahyang, sama juga dengan wuduk. Syarat nak sah sembahyang ialah tamyiz. Syarat nak sah wuduk pun sama, syarat nak sah tayamum pun begitu juga. Sebab kembali kepada syarat bagi nak sah niat. Niat, salah satu daripada syarat nak sah niatnya ialah Islam. Salah satu daripada syarat nak sah niatnya ialah tamyiz. Maknanya kalau belum pada tamyiz, tidak sah niat. Padahal tayamum berkandak kepada niat. Kalau gitu, kalau tak tamyiz, tidak sah. Seperti pada wuduk. Ya. Seperti pada wuduk. Memanglah sebab tayamum ganti pada wuduk. Melainkan pada perempuan yang gila. Ditayamumkan kerana umpama haid supaya halal bagi suaminya kerana darurah, disahkan tayamumnya. Dia orang gila ni tak ada sifat tamyiz juga dia pun. Walaupun dah besar, dah umur 2-30 sekalipun. Tapi tak tamyiz jugalah sebab akal dia tidak ada. Akal dia tidak ada sebab orang gila, orang tidak ada akal. Maka dia katanya mana? Melainkan pada perempuan yang gila. Perempuan ni dikehendaki perempuan tu isteri orang ataunya hamba orang. Dikehendaki perempuan di sini ialah isteri orang ataunya hamba orang. Yang gila ditayamumkan. Ditayamumkan. Jadi suami dia lah mutayamumkan dia. Suami dia mutayamumkan dia. Lepas tu kerana umpama haid, yakni kerana menyuci daripada haid, ganti daripada mandi. Supaya halal bagi suaminya, halal jima' lah. Disahkan tu kerana darurah. Kerana darurah disahkan tayamumnya, tayamum perempuan yang gila tadi. Jadi kalau ada air, mesti suami itu memandikan dia. Kalau ada air, kalau boleh guna air lah. Isteri itu gila, lepas tu dia datang haid. Apabila putus darah haid, maka tidak halal bagi suami menjimukkan dia. Melainkan suami memandikan dia. Lepas tu memandikan dia tu suamilah yang meniat. Bukan dia lah, dia orang gila tak boleh nak niat. Suami niat. Maka sekiranya kalau tidak ada air, maka suami mutayamumkan dia, ganti daripada mandi. Maka suamilah yang meniat. Kesembilan, ketiadaan ada padanya umpama haid, yakni syarat sah tayamum orang suci daripada haid dan nifas. Melainkan tayamum bagi umpama ihram, seperti yang telah tersebut dulu. Kesembilan, ketiadaan padanya pada seorang umpama haid. Jadi haid dan umpamanya ialah haid dan nifas. Dengan maknanya kalau tengah-tengah datang haid tu tidak sah dia tayamum. Tengah-tengah dia datang darah nifas tu tidak sah tayamum. Maksudnya dia kata yakni disyaratkan sah tayamumnya seorang orang tu suci, orang suci daripada haid dan nifas. Orang yang nak sah tayamum ialah orang yang suci daripada haid dan nifas. Maknanya darah haid tidak keluar. Tidak keluar darah haid, tidak keluar darah nifas. Maknanya dah putus daripada haid dan nifas. Itu maknanya suci daripada haid dan nifas, maknanya tak keluar darah haid, tak datang darah haid, tidak datang darah nifas. Jadi maknanya kalau tengah-tengah datang darah haid, darah nifas tu tidak sah tayamum. Apabila sampai masa darah haid dah berhenti,
Bolehlah nak tayamum. Begitulah. Melainkan tayamum bagi umpamu ihram seperti yang telah tersebut dahulu. Nah, melainkan umpamu ihram. Melainkan tayamum bagi umpamu ihram. Seperti yang telah terdulu, yang telah tersebut dahulu. Ya begini. Masalahnya orang perempuan yang tengah-tengah datang haid itu tidak sah tayamum. Sebab haid dan nifas tu menegahkan daripada sah wudu, menegahkan daripada sah tayamum, menegahkan daripada sah salat. Dan tawaf. Tidak boleh kesemuanya. Melainkan apabila seorang perempuan tu dia nak ihram dengan haji atau umrah. Ketika dia nak ihram dengan haji dan umrah itu, ketika tu dia sedang datang haid. Maka disahkan tayamum, maka dia ketika tu ketika dia nak ihram tu dia tengah datang haid. Lagi pulanya tiada air untuk nak wuduk, nak mandi, tidak ada. Maka disahkan bagi dia tu tayamum. Kerana dia nak ihram. Bukan nak tawaf, bukan nak salat lah. Kerana dia nak mulai niat ihram tu. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi tu lah. Nak niat ihram tu, maka boleh nak tayamum ganti daripada mandi. Kerana nak mulai tayamum. Seperti yang telah terdulu, yang telah tersebut dahulu. Yang sunat mandi bagi orang yahid, disunat tayamum pula apabila ketiadaan air gantinya. Tengok. Dia tanya seperti yang telah tersebut dahulu. Apa dia yang telah sebut dulu? Yang sunat mandi bagi orang yang haid, disunatkan tayamum pula apabila ketiadaan air ganti. Apabila ketiadaan air gantinya, ganti mandi. Ni ada sebut dulu tu masalah bak mandi dah habis kan. Dia sebut di mana? Mandi sunat ihram. Cuba kita kembali sana. Kat mana? Mandi sunat. Mandi sunat. Tengok kat 51, muka surat 51 ada tak? Muka surat 51. Kat bawah sikit. Demikian lagi sunat mandi kerana masuk tanah haram. Jikalau dengan tiada ihram, kerana dikias orang fasik masuk, orang masuk Mekah. Buka lagi. Atas sikit. Dan setengah daripadanya mandi kerana ihram, sama ada dengan haji atau umrah atau kedua. Atau ihram mutlak kerana mengikut bagi perbuatan Nabi SAW. Di situ.
Jadi masalah situlah masalah ada sebut pada muka surat 51 kat tengah-tengah, bukan kat bawah sikit, bukan bawah benar-benar. Jadi setengah daripada perkara yang disunatkan menggereja pada masa kita nak ihram dengan haji atau dengan umrah, maka disunatkan mandi. Maka kebetulannya orang perempuan tu dia nak niat ihram. Kebetulan masa waktu dia nak niat ihram tu, ya. Kebetulan masa tu dia kedatangan haid. Maka jadi maknanya ada haid pun tak mengapa kalau nak niat apa? Nak niat ihram tu, dia tak mengapa. Jadi yang tak bolehnya nak tawaf, nak masuk dalam masjid. Tak boleh. Jadi maknanya orang perempuan yang ketika masa dia nak niat ihram tu dalam keadaan datang haid tu sah. Lepas tu disunatkan mandi. Sebab mandi ni walaupun dia ada datang darah haid sekalipun, mandi bukan mandi menyuci daripada haid. Bahkan mandi kerana nak niat ihram. Begitu. Mandi kerana nak niat ihram, bukan mandi nak menyuci daripada haid. Mandi nak menyuci pada haid tak boleh, malaikat selepas pada putus berhenti darah haid. Maka mandi itu mandi kerana nak niat ihram. Walaupun datang haid, datang nifas sekalipun, mandilah. Tetapi nak mandi tak boleh. Orang ni tak mandi tak boleh sebab ketiadaan air. Maka dia gantikan dengan tayamum. Itu masalahnya. Dia gantikan dengan tayamum. Jadi mandi kerana sunat ihram, apa tu ketiadaan air atau dengan sebab dia demam masalah tak boleh kenakan air, maka dia gantikan dengan tayamum. Gantikan mandi ihram. Bukan mandi suci pada haid. Gantikan mandi sunat ihram, gantikan dengan tayamum. Gitu. Itu maknanya dia katanya malaikat tayamum bagi umpama ihram. Dah. Lepas tu bagi umpama ihram tu, cuba kita tengok muka surat 51 ke bawah lagi tu. Nak wukuf di Arafah pun disunatkan, nak pergi kepada Masy'aril Haram pun ada disunatkan. Ada sunatkan sunatkan mandi ke semuanya. Maka apabila dia nak wukuf di Arafah, maka dalam masa tu dia kedatangan haid, maka disunatkan mandi juga. Sebab mandi bukan mandi nak menyucikan daripada haid, mandi kerana sunat nak pergi wukuf di Arafah. Sebab macam mana nak mandi kerana nak beraya tu. Haid ke tidak, haid ke kedatangan haid ke tidaknya, maka sunatkan mandi. Maka di sini, maka apabila dia nak pergi kepada wukuf, sunat dia mandi. Tapi nak mandi tak boleh. Sebab tak boleh guna air, artinya ketiadaan air. Maka digantikan dengan tayamum. Gitu. Malaikat tayamum bagi ini untuk umpama ihram, seperti yang telah terdulu sebut. Masalah yang sunat mandi bagi orang yang haid, disunatkan tayamum pula apabila ketiadaan air. Tayamum tu ganti mandi. Itulah. Ke-10-nya, jangan ada dinding. Jangan perasan dinding rumah. Jangan ada dinding, jangan duk perasan kepada dinding rumah ni. Antara anggota tayamum yang menegah sampai tanah kepadanya. Dinding sini dia memang bahasa Arab dia panggil ha'il.
Hail tu mana benda yang mendinding, yang menyekat. Jadi maknanya jangan ada umpama getah atau lilin yang beku kat muka, kat tangan. Sebab kalau ada getah, ada lilin, ketika kita sapuh tu, dia menegakkan sampaikan tanah kepada kulit sebelah bawah. Itu macam wuduk lah. Sebab tu kita tayamum kali yang kedua, kita basuh, kita nak sapuh tangan tu, ketika kita memindahkan tanah kerana nak sapuhkan tangan tu, kalau ada jam, ada cicim, mesti ditanggalkan. Sebab syaratnya jangan ada perkara yang menghalang, yang mendinding antara anggota tayamum tu ialah muka dan tangan. Yang menegakkan, yang menghalangkan sampai tanah, jadi meratai tanah padanya, pada anggota. Apa dia yang dinding tu? Daripada umpama getah dan cemar-cemar, yang lain, getah ke atau benda-benda yang cemar, dan lagi yang tebal, dan daki yang tebal. Daki pun jadi tebal. Tebal tu setengah-setengah daki. Kalau tebal, kalau tengok setengah orang tu jadi nak macam sisi ular. Atau kafur, atau kafur semin, atau kafur yang putih, atau lilin. Katalah mana-mana pun. Kalau ada kat muka, kat tangan, tapi kalau ada kat kaki tu biar. Kita nak tayamum, kita sapu muka, sapu tangan saja. Kalau ada kat kaki, biarlah. Seperti barang yang terlalu pada wuduk. Memang bab wuduk pun jangan ada benda yang mendindingkan, yang menegakkan sampai air kepada anggota wuduk. Sini jangan ada benda yang menegakkan sampai tanah kepada anggota tayamum. Uraian sama. Kesembilan, mendahulukan menghilangkan najis. Jadi sebelum pada nak tayamum, sebelum pada nak mulai tayamum tu, kalau kat badan tu ada najis, kalau kat badan, mana-mana juzuk badan sekalipun, sekiranya kalau ada najis, mesti dihilangkan. Disuci lah. Mesti disucikan, dihilangkan akan najis itu. Basuh lah, kena basuh. Mendahulukan menghilangkan najis, sama ada najis itu pada kubul atau dubur. Najis yang ada pada kubul, kencing, atau dubur. Kubul tu mana jalan kencing tu, alat kencing, dan dubur. Atau lain, kat mana-mana, kat betis, kat pohon ke masalah, kat belakang, kat muka, kat leher ke, sama, mesti disucikan. Dengan maknanya kalau orang qada hajat, dia kena istinja dululah. Basuh dengan air ke, artinya sapuh dengan umpama batu ke, baru nak boleh tayamum. Jadi kalau kencing tak istinja, tak sah tayamum. Kalau qada hajat, tidak istinja, tidak sah. Tapi istinja tu maknanya menyuci dah. Istinja dengan air kita panggil basuh, istinja dengan umpama batu kita panggil sapu. Jikalau najis itu dapat dihilangkan dia. Mendahulukan menghilangkan najis, jikalau najis itu dapat dihilangkan dia. Dengan maknanya najis yang ada kat badan dia tu, dia boleh nak menyucikan daripada najis. Nak menyuci tu dengan cara mana? Sebab ada air. Sebab ada air lah. Jadi begini. Najis yang ada kat badan kita. Kalau najis sebab dia qada hajat tadi, dia boleh menghilangkan tu dengan secara basuh dengan air atau istinja dengan umpama batu.
Lepas tu kalau najis yang ada kad lain daripada kubul dan dubur, atau najis bukan dengan sebab dia qadah hajat, maka tak dapat tidak nak menyuci itu dengan air saja. Tak ada jalan lain. Kad kubul dan dubur pun sama, tapi bukan sebab qadah hajat. Berdarah ke masalah? Ada luka berdarah. Maka berdarah tu bukan sebab qadah hajat. Berdarah dengan sebab luka masalah. Maka nak menyuci itu mesti kena guna dengan air semata. Kalau kena kat tangan kat mana najis tu tak mada dengan apa dia? Dengan lain daripada air tak mada, hanya mesti kena gunakan air. Jadi maknanya dia katanya syarat bagi nasah tayamum tu kena apa dia? Mesti kena menyucikan daripada menghilangkan najis belum pada nak mulai tayamum. Tapi nak begitunya sekiranya kalau kita ada air bolehlah nak menyucikan daripada najis. Dan jika najis itu tiada dapat dihilangkan dia kan najis sebab ketiadaan air atau lainnya. Kalau begini. Jadi masalahnya kalau orang kata macam mana pulaknya nak tayamum kerana ketiadaan air. Tapi nak suruh kita tayamum belum pada nak tayamum kerana menyuci. Dia beginilah. Kalau kita ada air, contohnya kita ada air satu cawan. Artinya kita ada air satu botol masalah. Kat kaki kita kena najis. Kat kaki kita kena najis. Lepas tu air yang ada kat kitanya ada satu botol. Bolehkah tidak kita terus ambil wuduk? Sebab kita kira satu botol ni botol pun kecil. Kalau kita ambil wuduk, kalau kita contohnya kita ada air satu botol. Ada sebanyak ni saja. Kira-kira dah lebih pada minum lah. Ada satu botol. Botol pun tak besar sangat. Lepas tu kat kaki kita tu kena najis. Najis kena kat kaki tu kira kata banyak juga. Lepas tu agaknya kalau kita mulai basuh muka dengan air itu dan basuh tangan, sapu kepala, habis air. Tak cukup nak basuh kaki, nak menghilangkan najis. Maka tak boleh kita nak buat begitu. Mesti kena basuh dulu, basuh najis. Biarkan air yang ada dalam botol tu dihabiskan dengan menyucikan air. Lepas tu tak ada air, kita tayamum. Tu kalau rupanya begitu. Kita tengoklah kalau air ni kita ni banyak. Ada 5 liter masalan. Lepas tu kat kaki kita tu ada pijak najis. Lepas tu najis tu tak banyak sangat. Lepas tu kalau kita nanti waktu basuh kaki sambilan kita basuh najis. Nak sudah sapu kepala, kita basuh najis kat kaki, kita basuh najis, sudah basuh najis, basuh kaki pula. Air itu cukup. Maka tak apalah. Kita nak basuh najis dulu belum pada sapu muka wuduk pun boleh. Kita nak basuh ketika kita basuh kaki pun boleh. Tapi nak basuh ketika basuh kaki itu maknanya itu kena mengikut kaum rajih bagi Imam Nawawi. Tapi kalau mengikut Imam Rafi'i, dia tidak sah tu. Najis ada kat kaki, kita nak ambil wuduk tidak sah. Sebab sebab Imam Rafi'i dia katanya syarat bagi nak sah wuduk itu tiada najis pada badan. Kalau nak mengikut mengikut pendapat bagi Imam Rafi'i, sekiranya kalau kaki kita tu terpijak najis, maka jangan mulai basuh muka. Basuh najis dulu. Air banyak tak kira lah. Dengan sebab Imam Rafi'i katanya tak boleh tidak sah mandi dan tayamum dan wuduk malaikat badan tu suci daripada najis.
Tapi Imam Nawawi dia katanya tak mengapa. Walaupun kat kaki masalah ada najis, kita nak mulai basuh muka wuduk tu. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Apabila sampai masa nak basuh kaki, kita basuhlah najis dulu. Begitu. Maka kalau kita mengikutnya, mengikut Imam Nawawi tu, boleh kita nak basuh najis ketika basuh anggota tu. Najis kat kaki nak basuh bila? Nanti basuh ketika nak basuh kaki pun boleh. Tapi kalau mengikut Imam Rafi'i, mesti kena bersihkan najis dulu belum nak mulai wuduk. Maka masalah kitanya, kita ada air 1 botol. Lepas tu air 1 botol tu tak besar sangat lah. Jadi maknanya kita ada air tu tak nak banyak sangat. Maka kita agaknya, kalau kita mengikut jalanan Imam Nawawi, boleh kan? Kita basuh muka. Air yang ada tu kita basuh muka. Kita basuh tangan. Selepas ada guna basuh tangan, habis air tu. Apabila habis, nak sucikan najis kat kaki, tak boleh. Tak boleh. Maka, apabila tak boleh, lepas tu nak sapu kepala pun air dah habis. Nak basuh kaki pun air tak habis. Maka kita kena tayamum. Ganti daripada yang tak basuh lagi tu. Tapi najis ada lah. Itu maka nak mengelak daripada di situnya, air kalau tak banyak tu kita dulukan basuh najis dulu. Kalau ada kat badan kita tu ada najis, kita dulukan basuh najis. Lepas tu kalau lebih, kalau habislah. Kalau ada lebih, lebih lagi cukup untuk muka. Gunalah untuk muka tu. Basuh untuk muka, ambil wuduk basuh muka. Maka kemudian habis air. Maka habis air maknanya tangan, kepala, kaki kita gantikan dengan tayamum. Itu kita kena buat begitu. Kalau tidaknya, sembahyang kita tu kena iadah. Tengok. Tengok dia katanya, dan jikalau najis itu tiada dapat dihilangkan dia sebab ketiadaan air atau lain daripada ketiadaan air. Maka kita nak buat macam mana? Kat badan kita ada najis. Tak kira lah. Tak nanti di muka, di tangan, di kaki, di dada ke di mana pun. Ada kena najis. Tapi kita ni tayamum sebab ketiadaan air. Jadi air walaupun setitik pun tidak ada. Air tu walaupun setitik pun tak ada. Maka macam mana kita nak buat? Kalau tak tayamum, tak boleh nak solat. Dia katanya padanya itu khilaf. Padanya itu pada masalah tiada dapat menghilangkan najis. Khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jadi masalah tu ada khilaf. Seperti yang telah terdulu sebutnya, sebut dah dulu. Bersalahan wuduk kerana bahawasanya wuduk itu mengangkat hadas dan iaitu hasil ia dengan ketiadaan terdulu menghilangkan najis. Nanti kita kena tangguh dulu sini. Saya nak cari mana seperti yang telah sebut dulu. Tengok, cuba cari kat mana. InsyaAllah kita cari semula lah. Untuk pagi ni kita ulang balik. Syarat yang ke-9. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه